Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita lihat buku aktiviti ya, muka surat 21 ya, muka surat 21. Ya, buku latihan B ya, buku aktiviti B, sorry. Jadi sekarang ni kita akan lihat bagaimana kita nak mengira sudut-sudut X. Yang pertama sekali, kita kena tahu kedudukan sudut itu ya. Contoh di sini, soalan pertama. 100 ini berada di bahagian luar. Okey. 115 pun berada di bahagian luar dan X juga berada di bahagian luar. Okey. Jadi semuanya adalah sudut peluaran. Jadi kamu dah selesai nota hari itu, jumlah sudut peluaran mesti sama dengan 360 darjah. Okey, jumlah sudut peluaran mesti sama dengan 360 darjah. Jadi, apabila nak melengkapkan kotak-kotak ni, ya, ini sama dengan 360 darjah. Jadi X ialah kita jumlahkan guna kalkulator kamu, dapat 15. Kemudian kita tolakkan. Akhir sekali kita akan dapat nilai X iaitu 145 darjah. Jadi apa konsepnya? Konsepnya yang kamu kena faham ialah jumlah sudut peluaran bagi poligon ialah 360 darjah. Okey. Kita tengok pula soalan B di mana okey semua sudut-sudut ini berada di bahagian luar poligon. Bagaimana kita nak tahu ya? Sebab mungkin ada pelajar yang confuse. Luar tu macam mana nak ambil kan ya? Okey, ini adalah poligonnya. Sisi 4 ya. Ini adalah poligon sisi 4. Kemudian bagaimana kita nak tahu di mana di bahagian sudut luar dia? Okey, kamu mesti dapatkan straight line. Garis lurus 180 darjah begini. Jadi ini bahagian luar. Yang ini bila kita lajakkan dapat straight line 180 tadi ya. Ini bahagian luar dia. Okey. Jadi yang ini dia boleh begini. Tapi tak payahlah, kamu dah ada pilihan gambar macam ni kan. Okey, ini di luar dia. Jadi yang ini bahagian luar. Okey ya. Yang penting dia mesti ada 180 darjah untuk menentukan yang mana luar dan mana dalam. Okey ya. Jadi bila kau perhatikan ini kita punya masalah kita. Jadi X tambah dengan berapa? Kita boleh letak 65 tambah 60 tambah 125 sama dengan 360. 360 ni ialah jumlah sudut peluaran. Ya. Okey. Jadi kita kiralah ya. Jadi letakkan kotak ni, kita dapat nilai. Jadi X ialah 110 darjah. Okey ya. Jadi kita pergi pula bahagian soalan C. Okey, bahagian soalan C sama juga jalan kerja dia di mana dia dah jumlahkan semua sudut tu 360. Jadi kamu hanya sambung sahajalah ya pengiraan tersebut ya. Jadi yang ini buat sendirilah. Okey, yang ini buat sendiri ya, very simple. Okey, D. D ni memang dia bagi nampak macam banyak sangat sudut, tapi semua sudut ni berada di luar. Ya, kau perhatikan. Yang ini 180 darjah. Ini 180. Ini 180. 180 kan? 180, 180. Semua sudut pada poligon itu telah diwakilkan dengan sudut peluaran. Boleh faham tak maksud saya ni? Ya, jumlah semua sudut dalam poligon ni. Nampak? Ini poligon dia kan? Ya, ini poligon dia. Jadi, mana bahagian dalam? Ini bahagian dalam. Jadi, ini mesti bahagian luar. Ada. Ya, sudut yang berikutnya. Ini bahagian dalam. Mana luar? Ini luar kan? Okey, adalah. Ini sudut yang berikutnya. Dalam. Jadi, ini luar. Ya. Yang ini bahagian dalam. Ini bahagian luar. Ini bahagian dalam. Ya, ini bahagian luar. Dan akhir sekali sudut yang terakhir bahagian dalam, bahagian luar. Macam tu ya. Jadi semua sudut poligon tu sudah ada tanda sudut di luar. Okey, sudut peluarannya sudah diberikan. Jadi tugas kita hanya perlu menambahkan sahaja nilainya ya. Jadi kamu boleh tulis X tambah 60 tambah 65 tambah 75 tambah 70 tambah 55 sama dengan 360. Jadi kamu habiskanlah pengiraan ni. Jadi X tambah berapa sama dengan 360. Tolakkan. Jadi X sama dengan berapa?
Ya, okey, itu kamu semak sendirilah jawapannya berapa ya. Okey, kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, pada saya yang ini boleh kamu cuba ya. Cuba sendirilah ya. Yang penting kamu tahu di mana poligonnya, di mana sudut pengeluaran dan di mana sudut pedalaman ya. Okey, kita semaklah. Yang penting kamu semak satu demi satu sebenarnya ya. Kadang-kadang ada soalan tu dia tertinggal sudutnya. Kena semak ya. Okey, contoh macam ni kan ya. Ini sudut dalam. Jadi di mana luar? Ini luar. Dalam, luar. Dalam, luar. Dalam, luar. Dalam, luar. Dalam, luar. Jadi semua sudut tu dah ada pengeluaran. Jadi kamu hanya tambahkan sahaja dan buat operasi tambah tolak ya. Okey, settlekan yang tu ya. Okey, yang berikutnya. Praktis 4.2C ya. Ini bagaimana pula kita nak menghitung nilai X dan Y serta Z. Ya, diberi pada kita sudutnya bersepah-sepah. Ada kat dalam, ada kat luar. Ya. Okey, mula-mula sekali kamu tengok sudut yang boleh diselesaikan dengan mudah. Contoh di sini kamu dapat lihat yang ini. Nampak tak? Yang ni garis lurus ya. Jadi 180 darjah. Jadi berapa nilai X? X tambah 65 sepatutnya 180. Ni straight line ya, garis lurus ya. Jadi X ialah 180 tolak 65. Jadi kamu akan dapat bakinya iaitu berapa? 115 darjah. Jadi X ialah 115 darjah. Ya. Okey, untuk sudut yang berikutnya ya, kita perhatikan bagaimana dapat Y dengan Z. Y dengan Z ni, Y ialah sudut pedalaman, Z sudut pengeluaran. Jadi jumlah sudutnya mesti 180. Tapi kita tak tahu Y itu berapa. Okey. Jadi kamu guna di sini, kamu nampak tak keadaan sudut pengeluaran di sini. Jadi 125 di luar, maka di dalam poligon itu mestilah 125. Okey, kamu tolakkan 180 tolak 125 ya. Jadi 180 tolak 125 kamu dapat 55. Jadi di sini ialah 55. Ya, 55. Okey, jadi kalau kamu dah tahu di dalam itu 55 bermaksud ya kamu dah dapat jumlah sudut bagi segitiga itu iaitu Y tadi. Ya, kenapa kamu nampak dia bagi pada kita segitiga kan? Ini segitiga. Ya, jadi 55 tambah 65 tambah Y sepatutnya 180 darjah. Jadi sini apa? Y tambah 65 tambah 180 tadi apa? Tolak 125 kan? Ya. Jadi Y tambah 65 tambah berapa tadi? Ya, 55 sama dengan 180. Okey. Jadi Y ialah ini kamu jumlahkan. Jadi akhir sekali kita akan dapat Y ialah 60 darjah. Ya. Ini kita nak melengkapkan petak-petak tu ya. Okey, jadi kamu kena faham kat sini jumlah sudut segitiga bahagian dalamnya ialah 180 darjah. Okey. Jadi last sekali untuk nilai Z, Z ialah sudut di bahagian luar kan, pengeluaran. Jadi Z tambah 60 mesti 180. So kita tolakkan, kita akan dapat 120 darjah. Okey ya. Jadi kita perhatikan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, kita mulakan dengan sudut pedalaman dan pengeluaran yang diberikan. Bagaimana ya? Kamu tengok kat sini, kita ada 105 darjah dan ini adalah garis lurus kan. Jadi berapa X? X tu pengeluaran kan. Jadi garis lurus ni mesti 180. Jadi 180 tolak 105, kamu akan dapat jawapannya ialah 75 darjah. Jadi X ialah 75. Ya. Okey. Kemudian kita lengkapkan semua sudut yang diberikan. Yang ada diberikan. Okey, kamu nampak tak? Kita ada 115 ke atas ni.
Jadi bahagian dalam ni kita akan dapat nilai. Okey, kita tolak lah ya. Kita tolak 180 tolak 115. Kita akan dapat 65 kan? Ya, 65. Okey, berapa Y? Y boleh tak kita cari? Bolehlah sebab Y ni dia dah dibagi sudut pengeluaran, iaitu 100 dia dah bagi. Jadi Y sama dengan 180 tolak 100, kita dapat 80. Jadi Y ialah 80 darjah. Ya, 80 darjah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari Z. Ya. Okey. Mula-mula sekali kamu tengok sudut di bahagian dalam poligon. Bahagian dalam poligon kita ada sudut 80, 65 dan 105. Nampak tak di sini kita ada tinggal lagi satu sudut. Ya. Okey. Ini bentuk apa ni? Okey, ni bentuk sisi 4. Okey, jadi jumlah sudut bagi sisi 4 ialah berapa? Sisi 4 yang kamu dah belajar tahun lepas ialah 360 darjah. Dia mesti bahagian dalam dia mesti 360 darjah. Segi 4, sisi 4 tu samalah Okey. Jadi bagaimana nak dapatkan nilai untuk bahagian dalam ni? Yang ini. Yang kita tak tahu tu kan. Jadi 360 tolak 80 tolak 65 tolak 75. Guna kalkulator kamu akan dapat nilainya ialah berapa? 8, mana ketiganya? 200. Kenapa kau hilang pula ni? Kejap ya. Okey. 360 tolak 80 ya. Tolak 65 tolak 75, jadi dapatlah jawapan ya. Bila dapat jawapan kat sini, kamu akan tolakkan untuk dapatkan Z. Ini berapa? 290 kan? Ya. Jadi berapakah nilai untuk Z? Ini 290 ya. Jadi Z ialah 360. Sorry bukan 290 ni. Sorry ya, saya tersalah kira yang ni. Tapi kamu boleh faham yang ini saya tersalah kira. Okey, kamu tolak lah ya. Tolak. So 180 kamu tolak dengan nilai ni. Dapatlah nilai untuk Z. Sebab dia di luar tu ya. Okey. Jadi yang ini ialah 110. Sorry. Ini 110 ya. Yang ini ialah 110. Okey. Jadi tolak 110, kamu dapat Z ialah 70 darjah. Okey, ya. Jadi itu adalah penyelesaiannya. Okey, ada apa-apa untuk ditanya, boleh tanya di dalam grup ya. Okey. Soalan nombor 2 yang di bahagian bawah tu pun sebenarnya konsepnya sama ya, konsepnya sama. Cuma dia melibatkan sudut pengeluaran seperti tadi dan dia ubah suai sikit di mana dia bagi nilai tambah untuk ketiga-tiga sudut pengeluaran ya. Jadi kalau kamu tengok dia bagi V tambahlah value tambah X ya. Jadi 80 tambah 45 kat sini. Guna sahaja kalkulator kamu akan dapat jawapan ya. Nilai untuk hasil tambah V value X tu ialah 235. Okey. Sorry. 235. Ya. Okey. Jadi yang bahagian bawah tu boleh try sendiri lah ya.